Dia hantar surat kepada Nabi SAW menyatakan bahawa dia juga Nabi, dan dia meminta Rasulullah SAW, mengakui dia sebagai Nabi dan buat persyarat. Muslimin muslimat, pada zaman Rasulullah dah ada Dajjal kecil. Sebelum Dajjal yang besar, yang paling utama yang disebut dalam hadis Nabi itu akan muncul, keluar dulu Dajjal-Dajjal kecil. Dan antara maksud Dajjal adalah Al-Kazzab. Zaman Rasulullah ada nama Musailamatul Kazzab. Masya Allah, menghantar surat. Dia hantar surat kepada Nabi SAW menyatakan bahawa dia juga Nabi, dan dia meminta Rasulullah SAW, mengakui dia sebagai Nabi dan buat persyarat. Pendek cerita, lalu Nabi mengutuskan seorang sahabat Nabi kepada Musailamah ni. Bila sampai, dia bunuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan adalah lagi kisah-kisah, maksudnya daripada zaman Rasulullah dah ada Al-Kazzab Musailamah, nama dia Al-Kazzab, penipu. Dajjal-dajjal kecil yang mengakui menjadi Nabi. Dan sehingga kiamat, memang akan ada berterusan mereka yang mengakui menjadi Nabi. Akan sepanjang tempoh sehingga berlaku kiamat, akan ada tanpa henti mereka yang mengakui menjadi Nabi. Begitu jugalah, macam-macam lah kan, berkenaan dengan Imam Mahdinya dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, ketika Rasulullah masih lagi hidup, bukan setelah Rasulullah wafat ni, mereka yang mengakui menjadi Nabi sudah pun wujud. Dan pelbagailah bentuk penipuan-penipuan zaman berzaman berlaku. Muslimin muslimat, tanpa henti sebenarnya para musuh Islam dah berapa kali dah kan membuat perancangan yang sangat licik untuk meruntuhkan Kaabah. Sejarah meruntuhkan Kaabah bermula daripada zaman Rasulullah, sahabat Nabi, sehingga sekarang. Dan yang terakhir, tak silap saya, dalam awal 19 ataupun pertengahan tahun 19, ialah sekarang ni dah 20 kan. Maksudnya ada pengkaji yang mengakui Islam dan sebagainya. Mereka sewa rumah yang tak jauh daripada Masjidil Haram. Rupanya dalam tempoh tersebut, mereka ni gali tanah daripada bawah, yang mana tanah itu akan pergi menuju di bawah Kaabah, dan sampai masa dia nak runtuhkan Kaabah. Dikatakan begitulah yang berlaku sekarang dengan Masjidil Aqsa. Sebenarnya di bawah Masjidil Aqsa tu, mereka dah pun korek, tunggu masa mereka nak hilangkan Masjidil Aqsa tu, macam sekelip mata masuk ke dalam lubang. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, sebelum keluar fitnatul Dajjal yang besar, fitnah-fitnah kecil ni dulu. Fitnah daripada godaan hawa nafsu, godaan para wanita yang merosakkan dirinya dan merosakkan orang lain, godaan daripada para lelaki yang merosakkan wanita, godaan media sosial, kan, pelbagai bentuk fitnah. Muslimin muslimat, sampai hari ini kita tak sukar untuk bezakan kita buat ni betul ke salah. Kan, apa yang kita dengar ni betul ke salah, apa yang kita lihat ni betul atau salah. Yang batil dan juga yang batil dan yang hak ini saling bercampur gaul. Jadi tuan-puan sekalian, kita ni muslimin muslimat, bila Nabi dah pesan kan, baca dan beramal, maka kita tidak bertangguh dan kita tidak adalah beralasan lagi tak sempat ni Dajjal dan sebagainya. Subhanallah.